Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Hafizah Zaman dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek untuk Jun hingga Disember 2020 akan memfokuskan kepada 4 ciri utama dan dijangka diumum dalam masa terdekat. Fokus ini termasuk tangkas dan dinamik, pengutamaan kepada kerjasama sektor awam swasta, komunikasi menyeluruh dan capaian meluas serta pendekatan berdasarkan data. Dalam laporan laksana ke-7 pelaksanaan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat prihatin oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau menjelaskan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ini akan tetap tertumpu kepada 3 matlamat utama. Ini termasuk memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Pelan tersebut mesti mampu diperbaiki dan diperhalusi secara berterusan mengikut keperluan semasa dan situasi tidak menentu ataupun unprecedented sepanjang tahun 2020. Rakyat dan sektor perniagaan di Malaysia haruslah meyakini pelan ini agar semua dapat memainkan peranan masing-masing bagi menjana semula ekonomi Malaysia. Kerajaan akan memastikan usaha komunikasi dilakukan secara berterusan. Ketelusan dan keterbukaan adalah penting dalam menjayakan usaha ini. Tegasnya, pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ini merupakan kesempatan negara ambil peluang baru yang terhasil daripada krisis COVID-19 untuk bergerak ke harapan. Pelan pemulihan berkenaan akan diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam masa terdekat. Menurutnya lagi, Kementerian Kewangan telah adakan sesi libat urus bersama lebih 100 pihak berkepentingan termasuk sektor pelancongan, usahawan sosial, perkhidmatan profesional dan peladangan dalam melihat kesan COVID-19 kepada ekonomi negara. Baiklah, susulan daripada laporan berkenaan, pagi ini kami ingin fokus kepada 2 usahawan. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan tinggi swasta, BAC Education Group bersama pengasas Raja Singgam. Seperti yang kita tahu, BAC Education Group mempunyai beberapa kolej termasuk Brickfields, Asia College, IACT dan Veritas University College yang menawarkan antara lain ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bidang terutama undang-undang, perniagaan dan juga kreatif. Sektor pendidikan tinggi swasta adalah antara yang terkesan kini akibat PKPB yang dilaksanakan ketika ini, dan ketika ini pelajar dan juga tenaga pengajar menggunakan platform seperti Skype dan juga Zoom serta platform lain untuk melengkapkan model dan mata pelajaran. Namun bagaimanakah kesannya perubahan dan norma baru ini kepada kualiti pengajaran dan apakah kos serta pelaburan baru yang dilaksanakan untuk memastikan institusi pendidikan tinggi swasta dapat berjalan dengan lancar. Dan kita akan bersama dengan di Skype bersama dengan pengarah urusan dan pengasas BAC Education Group Raja Singgam. Selamat pagi Raja. Okey, Encik Raja, mungkin pertama sekali boleh Encik Raja jelaskan tentang bagaimana pengajaran model di BAC dilakukan dan dapatkah kualiti pendidikan tersebut dikekalkan? Kami ingin diberitahu Julai musim peperiksaan untuk pelajar yang mengikuti model University of London. Okey, cara yang dahulu memang kita buat yang face to face, ia pelajar kat kampus. Tapi sekarang semua dah ditukar pada dalam talian. Satu perkara ini ialah dia dapat beberapa aspek yang lain. Satu daripada ini ialah kegunaan LMS. Semua pencara mengajar melalui bukan teknologi yang lain macam Zoom, Microsoft Teams, kita ada LMS yang dipakai yang Neo, lepas tu nota-nota semua pun dah masuk dalam komputer. Kita ada lebih kurang 600 buku dan juga video-video, beribu-ribu video yang menolong penuntut mengikuti pelajaran dari mana-mana lah, dari rumah dia boleh belajar. Saya fikir dari segi pembelajaran, kalau orang pergi dalam mana-mana penuntut pergi belajar kat institusi pengajian tinggi, dia ada 3 perkara. Satu ialah ijazah atau sijil yang merupakan macam pasport untuk dia dapat pekerjaan kemudian. Yang itu memang akan sama, tak ada pertukaran langsung. Dia belajar, dia dapatkan sijil dari mungkin dari University London atau Cardiff atau Reading atau mana-mana lah institusi yang kita berkait dengan, dia akan dapatkan sijil dia memang. Yang kedua itu pembelajaran. Pembelajaran itu yang pendidikan yang dia dapat, yang knowledge yang akan dia dapat dalam tempoh 3 tahun yang dia belajar ijazah itu, yang itu memang sama. Kita gunakan teknologi, tetapi teknologi itu lagi saya fikir sebab dia macam one to one.
Your lecturer kat rumah dia ajar. Yang nak tanya soalan senang. Dia boleh tanya soalan melalui sistem pengajaran tu, dia boleh tanya soalan, dia boleh dapat feedback, dia boleh masuk forum, banyak lagi material dekat yang database kita dengan konten pun dekat lebih RM1 juta setahun cuma untuk memberikan konten. Kita ada lebih kurang 17,000 video. Jadi dari segi pembelajaran tu, I think it's actually better sebab dia boleh tengok video tu beberapa kali, dia boleh rewind, dia boleh tengok balik, dia boleh tengok kat rumah, dia depan kereta pun dia boleh dengar kelas tu. Jadi saya fikir yang tu dia tak ada masalah. Yang ketiga tu yang experience campus. Macam kita ada macam benda macam Olympics, macam main bola, main basketball, kita ada futsal tiap-tiap minggu, kita ada basketball, kita ada volleyball, kita ada dia boleh main badminton. Yang benda itu yang saya fikir kita ganggu sikit. Dan untuk benda macam tu kita ada buat benda macam kita ada terus bila masuk MPO ni kita ada buat PS4 competition, e-sports, online chess competition, semua kelab dan society dalam tempoh 2-3 minggu bila start, kita terus masuk online. Dan itu yang the piece of the puzzle. Bukan yang pembelajaran senang. Itu memang saya fikir online dengan kelas, kita boleh. Tapi yang aktiviti sosial, yang sana yang perbezaan dia. Encik Raja, dalam pelan pemulihan yang akan dirangka oleh kerajaan, adakah Encik Raja dan juga kolej-kolej lain juga ada kongsikan sebarang pandangan melihat kepada kesan ataupun kos operasi selepas ini? Mungkin ada penambahan kelas ke? Ada yang dikongsikan oleh Encik Raja? Saya ingat pihak kerajaan dengan KPT, MQA ada banyak perbincangan dengan PAKU dan NEPI yang gabungan sekolah-sekolah universiti-universiti. Dan ada banyak perbincangan dan bertukar fikiran di antara organisasi ini. Tapi kita pun kena lihat sebab setiap kolej ada cara tersendiri untuk dan kompetensi sendiri, kebolehan sendiri untuk mengatasi cabaran-cabaran yang new normal ni. Jadi memang kita dapat pendapatan. Bukan saja dari institusi lain di dalam negara, tapi dari institusi lain di luar negara. Macam mana dekat UK, macam mana dekat Australia, macam mana dia cuba mengatasi cabaran ini. Jadi kita dapat banyak feedback daripada universiti-universiti di seluruh dunia untuk dapatkan solusi-solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Tapi cara saya fikir, kita untuk bulan April, masa MCO, kita dapat lebih kurang 600 penuntut baru yang berdaftar. Dan kebanyakan penuntut ini, dia dah tahu kita dah masuk online. Dan dia dah tahu yang online ni mungkin kita dah beritahu dia akan bersambung untuk setahun. Kalau perlu 2 tahun. Sebab saya fikir kita patut cuba sedaya upaya yang ini mungkin akan merupakan satu cara untuk transformasi dalam bilik pendidikan, dalam bidang pendidikan. Dan membawa juga banyak opportunity dan kita mungkin boleh dapat market yang global, menjual khusus dari import dari ekspor Malaysian education pada region dari seluruh ASEAN atau kat Bangladesh, Pakistan, kat India, di mana dia pun cari quality education. So I fikir yang ni selalu ada cabaran dalam siapa-siapa yang hidup, memang ada cabaran. Kita cuma kena tengok macam mana kita boleh mengatasi dan deal with this the best way we can. Encik Raja, saya ingin berbalik kepada pelajar itu sendiri dan juga proses pembelajaran. Adakah pengalaman pelajar di kolej dan juga universiti itu akan terganggu dan adakah ini akan memberikan kesan psikologi kepada pelajar itu sendiri? Dan kalau kita lihat terdapat laporan ada terms yang digunakan macam lost generation, pelajar yang ketinggalan. Adakah itu mempengaruhi? Okey. Sebenarnya saya selalu percaya dalam semua orang perlu ada access to education. Ya? Dari mana-mana golongan, dari mana-mana, kalau dari luar bandar, kalau miskin, kaya, apa-apa pun, semua orang patut menggunakan access to education. Dan kita ada satu projek yang kita mula beberapa tahun lalu yang kami alienation. Sekarang dipanggil BAC Flix, SPM Flix, untuk murid-murid sekolah, yang sekolah rendah dan sekolah menengah. Kita ada 8,700 video pengajaran. Dan ada juga kelas live untuk seminar untuk penuntut SPM, UPSR, PD3. Dan di dalam laman itu kita ada lebih kurang 170,000 penuntut yang menggunakan laman itu. Semua kelas ada percuma.
Dan kita buat itu supaya semua dapat access to education. Now, bila MCO yang tempoh 2 minggu bila dia bermula kan, kita ada session dengan psikologis, dengan psychiatrist, yang penuntuk-penuntuk yang mengalami masalah kalau dia depression, kemurungan kat rumah kan, dia boleh panggil. Dia boleh attend session how to be happy during the MCO, how to deal with anxiety, kalau dia kat rumah depression, kemurungan, how to deal with this thing. Jadi kita dapat pakar-pakar psikologi datang menjalankan webinar untuk penuntuk-penuntuk ini masuk. Selain daripada itu, kita dapat counselling hotline yang dia boleh panggil 24 jam. Memang ada benda sebab ada setengah lagi kat rumah, dia nak susah nak belajar, ramai sangat budak, ramai keluarga besar, rumah kecil, dia nak cari tempat sunyi, nak baca pun kadang-kadang susah. Tetapi semua cabaran ini memang boleh diatasi. Cuma kita kena ada, semua penuntut sekolah kita ada telefon nombor I. Bukan I saja. Pensyarah, CEO punya nombor, CEO punya nombor, semua penuntut telah diberi. Dan ini sebelum MCO. Jadi yang siapa-siapa yang mengalami kesulitan, dia mesti ada cara untuk meminta bantuan. Kalau dia panggil, kita akan kaunselor untuk menolong dia. Generation ini takkan hilang. Generation ini takkan hilang sebab selagi kita meneruskan pengajian tinggi, selagi kita membuat kerja sedaya upaya, selagi kita meningkatkan kompetensi untuk pengajaran dalam talian, menolong staff, ada learning curve, memang ada learning curve. Benda ni, selagi kita teruskan, kita dapat mengatasi cabaran ni. Jadi apa yang lost generation, depression itu semua, kita kena take steps. Kita kena ambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk menolong penonton-penonton ini. Memang kita ada 6,000 penonton. Akan ada setengah-setengah yang mengalami masalah. Tapi dari pihak kami, semua tenaga pengajar, cikgu dia tolong dia, pensyarah dia tolong dia, dia punya kaunselor tolong dia, dia punya registrar, semua bahagian pendaftaran tolong. Dan itu yang terlihat. Ada setengah penonton dia duduk kat sini, dia tak dapat balik ke rumah 1-2 bulan. Jadi macam penonton itu, kita pun pergi dengan dia, minta orang cakap dengan dia, cakap kalau dia nak bantuan, pergi kedai. Sebab ada yang tengah penuntut antarabangsa. Dan dia tak duduk kat asrama, dia duduk kat apartmen kat luar. Jadi dia seorang je. So kita kena jaga dia sikit. Lepas tu dia cuma nak cakap dengan kawan-kawan sebab dia bahagian sosial. Yang pengajian dalam talian ni memang ada banyak kebaikan. Saya dapati student kita ni semua kat Malaysia ni kadang-kadang malu dalam tengah lecture kuliah, dia takut nak ambil tangan nak tanya soalan. Tapi bila saya pun ajar pun ke cikgu juga. Dalam tempoh kelas 2 jam je, lebih kurang 100 lebih soalan akan masuk. Dan kita dapat jawab semua soalan tu. Kita ada telefon, dia WhatsApp kita. The communication now sekarang ni 24/7. Itu yang kadang-kadang tenaga pengajar pun ada cari takat. Semalam pun pukul 12 malam, the student dah send me WhatsApp, dia nak tanya, can I get a clarification or a question. So, I think macam dulu orang masuk kuliah, cikgu ajar dia 1-2 jam habis. Untuk kita dalam tahun-tahun kita bagi telefon nombor kita, dia boleh WhatsApp, dia boleh call anytime. Dan sekarang dengan ni, memang it's a new normal campus, it's a 24/7 campus. Kita kena ada support peluang. Encik Raja, kita tak banyak masa tetapi secara ringkasnya saya nak tanyakan kepada Encik Raja, adakah BSC akan membuat pelaburan teknologi untuk pendidikan atas dalam talian ini, dan jika ya, bagaimana ini akan memberi kesan kepada kos operasi itu? Okey, memang kita dah berinvest berjuta-juta ringgit dan akan tambah investment sebab buat masa ni untuk pergi ke depan. Yuran kita harap semua benda akan kekal. Kualiti kita akan tingkatkan. Permohonan kita harap dapat kerajaan dapat menjadi insentif cukai, double tax deduction kita akan invest berjuta-juta ringgit untuk teknologi, dan juga supaya menentukan semua penuntut dapat belajar dari mana-mana. Saya ada setengah idea, saya ingat kerajaan kalau boleh untuk beberapa orang tengok kalau tahunan cross internet dengan data untuk penuntut-penuntut di kawasan luar bandar. Itu akan menolong. Mungkin IPTS dapat moratorium yang diberi pada SME untuk, dan sebab kita cerita tenaga pengajar kita punya bayaran setahun 29 juta untuk
gaji. Untuk kampus yang dekat 300 juta tu, 15 juta setahun untuk benda itu. Dan semua kos ini memang kos tetap. Dia takkan kita nak Malaysia yang 400 pekerja, 6,000 penuntut dan semua ni patut mendapatkan servis yang baik. Dan kita ada buat online orientation yang pertama di Asia Tenggara. Online orientation, online convocation, majlis convocation tahun ni online. Fakulti antarabangsa, CJ blockchain, ada banyak benda yang boleh kita buat. Okey. Tapi kita harap KPT dan MK pun juga kerja terus bertungkus rumus dengan kolej swasta IPT dengan IPTS menentukan yang benda ni akan kita dapat atasi. Tapi banyak kos tetap yang tak tukar. Dan sekarang kita kena ajar hybrid. Hybrid dengan on campus dengan online, kedua-dua kos memang akan meningkat. Sebab ada banyak penuntut yang tak nak balik ke kampus. Okey, baiklah, terima kasih banyak pengasas BSc Education Raja Singa atas perkongsian itu tadi. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.